أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahlan wa sahlan kepada semua sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bertemu lagi kita pada pagi ini dalam kuliah tafsir Ibnu Katsir surah At-Taubah ayat 7 hingga ayat 13 ya. Ayat 7 hingga ayat 13. Sambung kepada cerita tentang bara'ah. Apa dia bara'ah? Iaitu berlepas diri. Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan pelepasan daripada orang-orang kafir. Maksudnya ialah bermula daripada 8 Hijrah, tidak ada lagi hubungan antara orang Islam dengan orang kafir. Kerana apa? Kerana keengganan mereka menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat 7 hingga ayat 13 menceritakan tentang perintah memerangi orang kafir yang zalim dan juga menindas Islam. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala putuskan hubungan antara orang Islam dengan orang kafir, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk memerangi orang kafir yang zalim. Ingat, orang kafir yang zalim dan menindas Islam, bukan semua orang kafir kena perang. Jangan silap. Ada setengah orang bila dia baca surah Bara'ah, dia kata orang Islam ni teroris. Dia kata orang Islam ini irhabi. Dia kata orang Islam ini pengganas kerana surah At-Taubah menyuruh orang Islam supaya membunuh dan juga memerangi orang kafir. Silap tuan-tuan. Yang sebenarnya yang Allah perintahkan perang ini, yang Allah perintahkan bunuh ini ialah orang kafir yang zalim dan juga menindas Islam. Ya, Islam tidak akan memulakan peperangan. Islam akan bertindak balas di atas kezaliman yang dilakukan terhadap orang Islam. Ingat baik-baik, itu dia. Sebab itulah berada di, kalau kita tengok di belah-belah tanah Arab sana, kalau kita nak tahu orang itu betul-betul pejuang Islam, kalau kita nak tahu orang-orang itu betul-betul di atas landasan Islam, dia tidak buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Apa dia? Dia pergi bunuhnya tawanan perang, dia pergi seksanya tawanan perang, dia pergi bakarnya musuh-musuh Islam. Itu maknanya bila ada perangai-perangai yang macam tu, itu maksudnya bukan mujahidin Islam. Itu adalah kelompok-kelompok yang dicipta oleh orang bukan Islam untuk memburukkan nama Islam. Lalu dia menggelar Islam sebagai teroris. Ingat baik-baik tuan-tuan ya. Jadi surah At-Taubah ni akan menjelaskan tentang prinsip peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Kemudian yang keduanya, perintah melindungi orang kafir apabila mereka meminta perlindungan. Inilah specialnya Islam. Sehingga kan orang kafir yang meminta perlindungan, kita bagi perlindungan kepada mereka. Jadi macam mana kita boleh digelar sebagai agama teroris, bagaimana kita boleh digelar sebagai kelompok teroris. Sedangkan Allah SWT sendiri memerintahkan supaya mereka yang ingin meminta perlindungan kepada orang Islam, bagi perlindungan kepada mereka. Tuan-tuan ya. Kemudian yang ketiganya ialah perintah Allah agar orang Islam berpegang dengan janji. Selagi mana orang Islam dan juga orang kafir, selagi mana orang kafir itu berpegang dengan janjinya yang telah dibuat, maka kita istiqamah. Tetapi kalau dia mula memungkiri janji, maka kita juga akan bertindak balas. Ya? Jadi nanti kita akan tengoklah kisah-kisahnya dalam tafsir yang akan kita baca sebentar lagi. Ya? Jadi untuk round yang pertama tuan-tuan, kita akan menganalisa hukum tajwid dahulu, ayat 7 hingga ayat 13 surah surah At-Taubah. Surah daripada juzuk yang ke-10, masya-Allah. Tuan-tuan, ahlan wa sahlan kepada Hajah Rokiah, Hajah Zabidah, Hajah Sanaria, Hajah Nuraini, Hajah Jamilah, bagi-bagi lagi lah tuan-tuan. Jadi tanya semua kepada semua yang menghadiri
kelas pada pagi ini. Jadi yang ucapkan Assalamualaikum, saya balas dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilalah kita nak boleh kelas bersemuka ni, asyik kita duduk kat rumah seorang-seorang je tengok laptop ni. Tuan-tuan pula mengadap seorang-seorang tengok handset kan. Macam dah budak-budak darjah 1 dah. Jadi ingatkan main game, rupanya nenek pergi tengok kuliah dekat Facebook. Tuan-tuan ya, jangan silap. Nanti tengok anak yang ikut kelas, nenek yang pergi main game dekat dalam mindset. Jadi jangan buat macam tu ya, buat malu je dengan cucu-cucu nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita teruskan kepada bahagian yang pertama, iaitu analisa hukum tajwid. Kita tengok dekat sini ya. Saya bulatkan, tuan-tuan bagikan jawapan dia. Ya, hukum nun mati dan tanwin, hukum nun mati dan tanwin. Jadi di sini tanwin bertemu dengan huruf ain, tanwin bertemu dengan huruf ain. Tuan-tuan ya. Tolong tuliskan pada ruangan komen tu apakah nama hukum bagi tanwin bertemu dengan huruf ain ya. Jadi tanwin bertemu dengan huruf ain. Dia ain ni duduk dalam kelompok aghin kha'ahu. Aghin kha'ahu. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Itulah dia kelompok dia. Jadi tanwin bertemu dengan ain, duduk dalam kelompok huruf tersebut. Maka nama hukumnya apa tuan-tuan? Kita tengok dekat sini. Hajar Zabidah kata izhar halqi. Hajar Sanariah kata izhar halqi. Hajar Azizah kata izhar halqi. Hajar Nur Aini kata izhar hakiki. Rokiah Mahmud kata izhar halqi. Tuan-tuan, saya nak betulkan satu jawapan ni. Bukan izhar hakiki tetapi izhar halqi. Hakiki maksudnya hakikat. Halqi maksudnya halqum. Jadi hakikat ke halqum? Izhar disebabkan 6 hurufnya semuanya berasal daripada halqum, terletak di halqum, maka namanya izhar halqum ataupun izhar halqi. Tuan-tuan ya, jangan silap nama, nanti akan memberikan maksud yang terpesong ya. Jadi tuan-tuan, macam mana cara bacaan dia? Izhar halqi dibaca jelas tanpa dengung. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallah. Ahdun 'indallah. Begitu tuan-tuan ya. Jelas tanpa dengung. Okey, kemudian terus lagi. Wa 'inda rasulih, nun mati bertemu dengan dal. Masih lagi hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Dal ni kelompok hurufnya apa? Saya baca ya. Saya bagi clue. Satu jaza, saddaka, fasiqa, datazin, syaddin. Itu 15 huruf. Ta, ta, jim, dal, dal, zai, shin, sin, sad, da, ta, dha, fa, qaf, kaf. Itu dia huruf dalam kelompok nun mati yang bertemu dengan huruf dal. Kalau kita nak sebut ta, sa, jim, dal, zal, zai, sim, shin, sad, da, ta, dha, fa, qaf, kaf, lam, fa, qaf, kaf, maka kadang-kadang ada yang tertinggal. Maka kita sebutlah satu jaza, saddaka, fasiqa, datazin, syaddin. Jadi nun mati bertemu dal duduk dalam kelompok tu. Apa nama kelompok huruf tersebut? Dalam ruangan komen, Hajar Sanariah kata ikhfa hakiki. Hajar Zabidah kata ikhfa hakiki. Kemudian Hajar Rokiah kata ikhfa hakiki. Tanya betul jawapan dia. Ikhfa hakiki. Dibaca macam mana? Dibaca dengan cara kita menyembunyikan ataupun dibunyikan secara samar-samar ataupun tidak jelas. Bagaimana bunyi dia? Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih. Wa 'inda rasulih. Jangan baca wa 'inda rasulih. Jangan tekankan lidah pada langit-langit. Maknanya jangan tekankan lidah pada makhraj nun. Dia kena apungkan lidah tadi. Wa 'inda rasulih.
wa 'inda rasulih. Itulah cara bacaan ikhfa. Tahniah Hajah Nur Aini, ikhfa hakiki nama dia, tepat sekali. Kemudian seterusnya lagi, wa in yadhharu, nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya. Apakah nama hukum bagi nun mati bertemu dengan huruf ya? Ya duduk dalam kelompok mana tuan-tuan? Ya duduk dalam kelompok menuai. Menuai, mim, nun, waw, ya. Apabila nun mati bertemu dengan mim, nun, waw, ya, apakah nama hukumnya? Apakah nama hukumnya tuan-tuan? Cuba tulis pada ruangan komen. Apakah nama hukum bagi nun mati bertemu dengan mim, nun, waw, ya, menuai? Hajar Sanariah kata idgham ma'al ghunnah. Hajar Zabidah kata idgham ma'al ghunnah. Oh, ditambah lagi bacaan secara naqis. Bacaan secara naqis. Apa maksud naqis? Naqis itu maksudnya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Sebab dengung tu masih ada. Kalau yang sempurna idgham bila ghunnah tu, lam dan ra tu dibaca dengan kamil. Jadi lawan naqis ialah kamil. Okay. Kemudian Ajizah kata idgham ma'al ghunnah. Tahniah. Tahniah. Betul, jawapan dia ialah nun mati bertemu ya dibaca dengan memasukkan bunyi nun ke dalam ya serta dengung. Kaifa wa in yadhharu, kaifa wa in yadhharu. Begitu tuan-tuan. Kemudian terus lagi kita pergi kepada lil musyrikin. Ni saya nak tanya hukum ra. Hukum ra ni dia ada 3, tebal, nipis dan juga boleh 2 bacaan, iaitu tebal boleh, nipis pun boleh. Jadi pada perkataan lil musyrikina dibaca dengan tebal ke atau dibaca dengan nipis? Dibaca dengan tebal ke atau dibaca dengan nipis? Cuba tuan-tuan jawab. Dibaca tebal ke dibaca nipis? Jadi ra ni yang dibaca dengan tebal ada 8, yang dibaca dengan nipis pun ada 8, yang dibaca tebal atau nipis maknanya dua-dua khilaf ada 4. Ada 4 keadaan. Jadi saya tak naklah ulang kaji semua-semua sekali. 8 campur 4 maknanya 20 keadaan. Jadi kita kekurangan masa, maka tuan-tuan boleh semak balik semula nota-nota yang telah saya berikan kepada tuan-tuan semua. Untuk hukum ra cari dalam bahagian yang ketiga, nota tajwid pada bahagian yang ketiga. Jadi dekat situ ada diceritakan ra yang dibaca dengan nipis, ra yang dibaca dengan tebal dan juga ra yang boleh dibaca dengan tebal atau nipis. Maka dalam jawapan Hajar Zabidah kata baca dengan nipis, Hajar Azizah kata nipis. Semua jawab dengan nipis, maka jawapan tepat sekali. Ra yang berbaris di bawah dibaca nipis. Bagaimana cara bacaan nipis? Iaitu kita kena senyum. Lil musyriki, lil musyri, lil musyri. Kena senyum. Musyrikina. Jangan lil musyrikina. Kalau moncong je mulut ketika menyebut lil musyrikina, salah. Kena senyum. Lil musyrikina. Begitu tuan-tuan. Manakala kalau kita tengok la yarqubu ni, nak baca dengan nipis ke nak baca dengan tebal? Keadaan ra dekat situ dia mati. Kemudian sebelum ra tu ada huruf yang berbaris di atas. Huruf ya yang berbaris di atas. Maknanya dia mati sebelumnya berbaris di atas. Adakah dibaca dengan tebal atau dibaca dengan nipis? Atau boleh dibaca dua keadaan, tebal dan juga nipis? Maka kita tengok ulama-ulama kita daripada Tafaqquh Fiddin Majid Afzan, jawapan diberikan ialah dibaca tebal, dibaca tebal. Semua jawapan dibaca dengan tebal. Tepat sekali, dibaca dengan tebal ya, dibaca dengan tebal. La yarqubu, yarqubu. Jangan baca la yarqubu, salah baca la yor, la yor. Yor salah. Itu bukan tebal, itu yor tu dah jadi macam logat-logat belah mana tu tuan-tuan tebal ni la yarqubu, la ya tu baris di atas, ya yi yu, ya
baris atas, ya, kemudian tambah dengan ra. La ya jadi yar. La yarqubu. La yarqubu. La yarqubu. Begitu tuan-tuan. La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Tuan-tuan ya. Kemudian terus lagi kita pergi. Yurdunakum bi afwahihim. Yurdu. Tebal ke nipis tuan-tuan? Boleh baca tebal ke, boleh baca nipis ke, ataupun boleh baca dua-dua keadaan. Ra yang mati sebelumnya berbaris dhammah. Ra yang mati sebelumnya berbaris dhammah. Jadi dibaca tebal ke dibaca nipis? Haji Azizah kata baca tebal juga, baca tebal ya. Haji Zabidah kata baca tebal, Haji Sanaria kata baca tebal. Ada tak yang kata boleh baca dua keadaan, tebal dan juga nipis? Kenapa tak boleh baca dengan tebal dan nipis? Mana tak boleh baca dua keadaan? Sebab ra tu mati sebelumnya dhammah. Ra mati sebelumnya dhammah. Keadaan tersebut, keadaan yang mudah ni tuan-tuan, saya buat kesimpulan. Ra ni dia baca tebal kalau sebelumnya baris atas dan juga kalau sebelumnya baris dhammah. Sebelumnya baris atas ataupun sebelumnya baris dhammah. Jadi kalau sebelum baris atas, sebelumnya baris dhammah, maka tak payah fikir panjang lah. Jawapan 80% jawab dengan betul kalau jawapannya dibaca tebal. Ya. Sebab dia ada beberapa keadaan je yang dibaca dengan nipis. Yang tu kena baca, kena ulang dalam, kena tengok dalam nota lah tuan-tuan. Jadi di sini keadaan ni dibaca dengan tebal. Wala dhimmah yurdunakum begitu. Kafaru wa aktsaruhum jangan baca wa aktsaru. Ru nipis bunyi, ru nipis. Jadi kena wa aktsaru wa aktsaruhum fasiqun. Tuan-tuan ya. Kita tengok pula dekat sini. Tuan-tuan ya. Nak baca dengan ash ke, ish ke, ush? Nak baca dengan ash ke, ish ke, ush? Kalau siapa yang baru pertama kali jumpa, kalau rujuk dalam nota yang saya bagi tu, iaitu tajuknya ialah ibtidak dengan hamzah wasal. Kaedah ibtidak dengan hamzah wasal. Kaedah ibtidak dengan hamzah wasal iaitu dibaca dengan dhammah, dibaca dengan fathah dan dibaca dengan kasrah. Tuan-tuan ni dibaca dengan fathah. Cuba siapa tahu bila keadaan dibaca dengan fathah? Hamzah wasal. Hamzah wasal ni baca fathah masa bila? Cuba tulis pada ruangan komen, bilakah hamzah wasal dibaca dengan baris atas? Di sini kalau saya tengok ada yang jawab dengan baris bawah. Semuanya baca dengan baris bawah. Okey, bagus. Tepat sekali tuan-tuan ya. Baca dengan baris bawah. Sebab apa baca dengan baris bawah? Sebab huruf ketiganya berbaris di atas. Tengok pada huruf ketiga. Mana huruf ketiga dia? Alif, shin, ta. Jadi ta tu adalah huruf yang ketiga. Huruf ketiga baris atas. Huruf ketiga baris atas, maka ibtidak dengan baris bawah. Kalau huruf ketiga baris bawah pun ibtidak dengan baris bawah. Kalau huruf ketiganya ta tu baris dhammah, barulah baca dengan baris dhammah. Jadi masa bila baca baris atas? Maka jawapan dalam ruangan komen iaitu bila ada alif lam, bila selepasnya ada huruf lam, iaitu alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah. Tahniah kepada Hajah Salma dan juga Hajah Zabidah jawab dengan tepat sekali. Iaitu hamzah wasal dibaca dengan fathah kalau selepasnya ialah alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah. Contohnya al-ayah, al-qamar, asy-syamsu. Tak kisahlah syamsiah ke qamariyah ke, maka baca dengan baris atas. Tahniah tuan-tuan yang dapat jawab dengan tepat sekali. Okey, kemudian kita terus lagi. An sabilihi innahum, kalau kita wasalkan dia jadi mat apa? Kalau kita wasalkan dia jadi mat apa? Kalau kita tengok dekat situ dia ada ha dhamir bertemu dengan hamzah. Maka antara ha dhamir dengan hamzah
dia letakkan ya kecil, dan di atas ya kecil itu diletakkan pula tanda panjang. Apakah nama mad bagi keadaan tersebut? Jadi Hajar Zabidah kata mad silah tawilah. Hajar Sanariah kata mad silah tawilah. Hajar Azizah kata mad silah tawilah. Betul, tepat sekali. Mad silah tawilah dibaca dengan 4 harakat. Fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ini dibaca dengan 4 harakat. Terus lagi ma sa'a innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sa dibaca 4 harakat. Apakah nama mad bagi sa'a? Apakah nama mad bagi perkataan sa'? Bila kita wasalkan baca berapa harakat? Bila kita waqafkan baca berapa harakat? Tuliskan pada ruangan komen. Ya, baca ketika wasal dan baca ketika waqaf. Dan apakah nama hukum mad bagi perkataan sa'a? Tuan-tuan ya. Cuba tuliskan pada ruangan komen. Tuan-tuan ya. Jadi kalau kita tengok pada ruangan komen, jawapan yang diberikan ialah mad wajib muttasil. Tepat sekali, mad wajib muttasil ya. Mad wajib muttasil. Okey, jadi semua jawab dengan betul. Dan ketika wasal dibaca dengan 4 harakat. Manakala bila waqafkan boleh 2 keadaan, sama ada dibaca dengan 4 harakat ataupun 6 harakat. 4 harakat ataupun 6 harakat. Jawapan bagi Hajar Zabidah betul ya. 5 harakat itu kalau kita merujuk kepada kitab Al-Jazari. Kitab Al-Jazari dia ada 5 harakat. Bagi kitab Asy-Syatibi dia cuma genapkan 2, 4 atau 6 ya. Dia tak ada 3, dia tak ada 5. Itulah beza antara Syatibi dan juga Al-Jazari. Jadi kebanyakannya kita dekat Malaysia ni menggunakan kitab Al-Syatibi. Al-Syatibi tuan-tuan ya. Okey. Kemudian kita teruskan. Saya nak betulkan sikit Hajar Azizah. Mad ja'ih muttasil ketika waqaf 2, 4, 6 harakat. Wasal 4 harakat. Mad ja'is muttasil. Mad ja'is muttasil ya. Bukan mad ja'ih muttasil. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ketika waqaf 4 atau 6. Yang kalau hamzahnya berada di hujung lah. Kalau hamzah duduk kat tengah-tengah tak terpakai hukum tersebut. Manakala ketika wasal dibaca 4 harakat. Okey, tu Ajazah. Kemudian terus lagi wa'atu mad apa tuan-tuan? Wa'atu ialah mad badal. Dibaca 2 harakat. Kenapa namanya mad badal? Sebab huruf alif selepas hamzah itu adalah badal ataupun ganti kepada hamzah yang mati. Dibaca sama macam mad asli 2 harakat. Wa'atu, wa'atau. Okey tuan-tuan ya. Kemudian ya'lamun ma'rif li sukun dibaca 2, 4 ataupun 6 harakat ketika waqaf. Okey, kemudian terus lagi. Nakathu aymanahum namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 harakat ketika wasal, manakala diwaqafkan dengan 2 harakat. Qauman nakathu berhenti. 2 harakat. Kalau sambung qauman nakathu aymanahum. Itu namanya mad jaiz munfasil. Kemudian mim ba'di namanya iklab. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Dibaca dengan menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Aymanahum min ba'di ahdihim. Aymanahum min ba'di ahdihim. Tuan-tuan itu nun mati bertemu dengan ba. Nun ditukarkan bunyinya kepada mim. Jadi sama tak macam ni tuan-tuan? Tadi nun mati ditukarkan bunyi kepada mim. Yang ni dah memang asal-asalnya mim. Sebab itulah bunyinya sama. Wahum bada'ukum. Cuma hukum mim mati bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Okay. Kemudian seterusnya lagi kuntum mukminin mim mati bertemu dengan mim namanya idgham mislain. Mim yang pertama dimasukkan ke dalam mim yang kedua serta didengungkan.
In kuntum mu'minin. Tuan-tuan ramai yang membunyikan in kuntum ni salah. Sebab apa? Sebab bunyi kuntum tu tebal. Sedangkan ta tu nipis. Bila ta nipis, maka bunyinya nipis. Tak bolehlah kita tebalkan bunyi dia. An takhshawhu in kuntum mu'minin. Kuntum, nipis kan? Kuntum, jangan kuntum. Dia bila muncul tu, dia akan bunyi tebal. Sedangkan ta nipis, kuntum mu'minin. Tu kalau kita nak wakafkan dia. Tuan-tuan Kemudian mim mati bertemu selain daripada mim dan ba, namanya izhar syafawi, jelas tanpa dengung. Ahdihim wa ta'anu. Begitu tuan-tuan Seterusnya lagi wahammu, mim yang bersabdu namanya wajibal gunnah, dibaca dengung 2 harakat. Sama juga dengan innahum, wajibal gunnah juga dibaca dengung 2 harakat. Innahum la aymana lahum. Innahum. Begitu tuan-tuan. Habis kita pergi kepada talaqi dan juga tahsin. Kita bulatkan tempat-tempat yang dibaca dengung dan tempat-tempat yang dibaca dengan panjang. Macam mana kita nak kenal tempat-tempat yang baca dengung dan tempat-tempat yang dibaca dengan panjang? Tempat-tempat yang dibaca dengan dengung ada 4 tanda. Ingat 4 tanda, tulis 4 tanda. Siapa yang baru dengar ni, yang tak tahu lagi, maka tuliskan 4 tanda yang dibaca dengan dengung. Iaitu yang pertama nun, yang pertama ialah baris 2 tak sama panjang. Baris 2 tak sama panjang. Dekat mana baris 2 tak sama panjang? Dekat mana baris 2 tak sama panjang tuan-tuan? Ni dia baris 2 tak sama panjang, ni dia. Ni dia. Baris 2 tak sama panjang. Baris 2 tak sama panjang dibaca dengung. Baris 2 tak sama panjang. Tak kisahlah baris 2 di atas atau baris 2 di bawah. Bila jumpa je baris 2 tak sama panjang, maka baca dengan dengung 2 harakat. Yang kedua, dhammah berbentuk 99. Dekat sini tak adalah dhammah 99. Yang ada ni dia tuan-tuan ini dipanggil dhammah 69. Ini dipanggil dhammah 69. Dhammah 69. Maka tak dibaca dengan dengung lah. Yang dibaca dengung 69 pada perkataan ahdun ni. Pada perkataan ahdun ni. Kemudian yang ketiga iaitu nun dan mim yang mati tapi tidak bertanda mati. Ini dah dia banyak tuan-tuan. Ini dia nun dan mim yang mati tapi tidak bertanda mati. Jadi tempat-tempat yang macam ni dibaca dengung 2 harakat. Ini pun sama nampak. Yurdunakum bi afwahihim. Yang ni nun dan mim yang mati tapi tidak bertanda mati. Yang ni dibaca dengan dengung 2 harakat juga. Dan yang terakhir nun dan mim yang bersabdu. Mana dia nun dan mim yang bersabdu? Ni dia tuan-tuan nun dan mim yang bersabdu. Okey. Sekarang saya baca, tuan-tuan dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة
وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Okey tuan-tuan ya, kita teruskan lagi. Wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Ya, فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan ya, kita tengok apakah tafsiran dia, iaitu perintah memerangi orang kafir yang zalim dan juga menindas Islam. Yang kedua, perintah melindungi orang kafir apabila mereka meminta perlindungan. Yang ketiga, perintah Allah agar orang Islam berpegang dengan janji. Tuan-tuan ya, bila kita baca surah At-Taubah ni, dia ada macam sedikit nampak ketegasan Islam. Nampak tegahnya Islam dengan orang kafir. Jadi kita tengok dia punya kisahnya. Sambungan pada minggu lepas iaitu surah At-Taubah ayat 5. Fa'idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata faqallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila sudah habis bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat, mendirikan solat, menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan ya, bila dengar ayat ni tuan-tuan ya, sekali imbah kita baca faizan salakhal ashhurul hurum, apabila habis bulan haram, faqtulul musyrikin, maka bunuhlah orang musyrik. Kalau kita baca tanpa tafsir ya, kalau kita baca tanpa berguru, kalau kita baca ditambah pula dengan bisikan daripada syaitan, maka terus kita akan nampak ganasnya Islam tu. Sebab apa? Faizan salakhal ashhurul hurum, apabila habis bulan haram, faqtulul musyrikin, bunuhlah orang musyrik. Ya Rabbi, Islam suruh orang bunuh ke? Islam suruh kita ni berperang ke? Islam suruh kita ni jadi pengganas ke? Kita tengok dalam ayat ni tuan-tuan. Para mufassir berbeza pendapat berkaitan dengan maksud bulan-bulan suci. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, Ibnu Jarir berkata yang dimaksudkan adalah yang disebutkan dalam firman Allah, minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di antaranya ada 4 bulan suci. Ada 4 bulan suci, iaitulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya bila Allah kata habis 4 bulan yang dimaksudkan itu ialah bulan haram yang Allah sebutkan. Minha arba'atun hurum. Apa dia minha arba'atun hurum? Apa dia tuan-tuan? Siapa tahu? Minha arba'atun hurum. 4 bulan haram. Cuba sebutkan pada ruangan komen. Apakah 4 bulan yang dimaksudkan? Adakah bulan Syawal? Adakah bulan Safar? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Ada 12 bulan
dalam Islam ni 4 bulan dipanggil sebagai arba'atun hurum. Cuba tulis pada ruangan komen. Apakah 4 bulan yang dipanggil sebagai bulan suci ataupun dipanggil sebagai bulan apakah yang dipanggil sebagai apa? Apakah yang dipanggil sebagai bulan suci ataupun bulan haram? Cuba tulis pada ruangan komen. Siapa ingat 4 bulan yang disebutkan ya? Jadi dalam ayat yang berikutnya, hal ini dikatakan oleh Abu Ja'far Al-Baqir. Akan tetapi Ibnu Jarir berkata bulan suci terakhir adalah bulan Muharram. Hal ini juga diceritakan daripada Ali bin Abi Talha, daripada Ibnu Abbas, dan pendapat ini juga dikeluarkan oleh Al-Dhahak. Pendapat ini perlu diteliti lagi. Sedangkan pendapat yang nampak lebih sesuai dengan riwayat Al-Aufi daripada Ibnu Abbas, yang juga merupakan pendapat Mujahid, Amar bin Shu'aib, Muhammad bin Ishaq, Qatadah, Sa'di dan juga Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, bahawa yang dimaksudkan dengan bulan suci ini adalah 4 bulan yang dimaksudkan dalam fasihu fil ardi 4 ashhur. Maka berjalan dah di muka bumi selama 4 bulan. Tuan-tuan ya, tak ingat ya 4 bulan yang disebutkan. 4 bulan tersebut apa dia? Ni dia, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Zaman dulu lagi 4 bulan ni memang dia orang ni belum Islam datang lagi, 4 bulan ni adalah bulan yang dia orang dah orang kata apa, dah disepakati. Yalah tuan-tuan ya, sebab amalan haji itu dah dibuat sebelum daripada itu lagi. Daripada zaman Nabi Ibrahim dah ada amalan haji ni. Jadi kita ni menghidupkan semula sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Cumanya bezanya ialah sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, amalan-amalan haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS ini telah diseleweng oleh orang Arab. Dia pergi tambah lagi dengan letak patung berhala, dia tambah lagi dengan telanjang bulat, dia tambah lagi dengan minum arak dan sebagainya. Maka jadi rosak amalan haji yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Maka Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW betulkan balik semula amalan haji. Jadi bila nak betulkan amalan haji pada tahun 8 Hijrah, maknanya Nabi dah nak wafat dah. Lagi 2 tahun Nabi nak wafat dah, masih lagi amalan haji itu telanjang bulat. Sebab itulah turunnya surah Bara'ah ni. Allah memutuskan terus hubungan antara orang Islam dan orang kafir. Maka bermula daripada situ, orang kafir dah tak boleh pergi haji dah dengan cara sesat. Tak boleh dah pergi haji dengan telanjang bulat. Tak bolehlah pergi haji dalam keadaan melakukan dosa-dosa dan maksiat. Maka sampai sekarang lah orang kafir dah tak boleh pergi menunaikan haji, tak boleh pergi ke Masjidil Haram. Sebab apa? Sebab amalan-amalan yang mereka lakukan bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan ya, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Allah kata tadi faizan salakhal ashhur. Bila habis selesai 4 bulan suci ini, maka dibenarkan untuk melakukan peperangan. Dibenarkan untuk melakukan peperangan. Kemudian Allah berfirman, فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ, jika bulan-bulan suci itu telah habis, yakni jika 4 bulan di mana kamu dilarang memerangi mereka telah habis, maka perangilah mereka di mana pun kamu menjumpai mereka. Kerana pengembalian makna kepada mazkur tertera itu lebih diutamakan daripada pengembalian kepada muqaddar yang tidak tertera. Kemudian tentang hukum 4 bulan suci akan dijelaskan mendatang pada ayat lain dalam surah ini juga. Faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Masya-Allah tuan-tuan ya. Kalau kita baca zahir ayat ini, masya-Allah, maka bunuhlah orang musyrik di mana pun kamu jumpa mereka. Yang di muka bumi, dan ini bersifat umum. Allahu Akbar. Jangan selewengkan ayat Quran ni tuan-tuan. Baca ikut tafsir, baca ikut keadaan, baca ikut suasana. Akan tetapi yang masyhur adalah dikhususkan dengan pelarangan perang di tanah suci dengan adanya firman Allah wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Iaitu maksudnya ialah faqtulul musyrikin di sini ialah bunuh orang musyrik yang melakukan kejahatan terhadap orang Islam. Ada komen daripada Haji Asri, dia kata orientalis dan juga pendakwa bukan Islam selalu guna ayat-ayat sebegini untuk tunjukkan yang Islam itu ganas, agama hujung pedang. Betul tuan-tuan ya. Jadi orientalis, orang kafir, orang jahat-jahat ni, dia nak memburukkan Islam, ditunjuk ayat ni. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum.
Dia kata, tengok ni. Agama kamu ni menyuruh kepada pengganasan. Mana dia? Dia kata, cuba buka surah At-Taubah ni ayat yang ke-5 dia kata. Jelas dekat dalam tu dia berbunyi faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang musyrik di mana pun kamu menjumpai mereka. Habis tuan-tuan ya. Maka dia tak faham yang sebenarnya yang Allah suruh bunuh ni ialah orang musyrik yang jahat. Jangan ambil separuh-separuh. Nanti ayat selepas ni Allah bagi tahu mana musyrik yang tak boleh dibunuh dan mana musyrik yang diharamkan dibunuh ni. Sehingga kan tuan-tuan, kalau kita suka-suka je nak bunuh orang kafir ni, maka sampai Nabi mengancam, dia kata siapa bunuh orang kafir dengan sengaja tanpa hak, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Ingatkan bagus bunuh orang kafir, rupanya bunuh orang kafir tak cium bau syurga. Sebab apa? Sebab dia bunuh orang kafir yang dilarang dalam Islam. Yang dibenarkan dalam Islam siapa dia? Iaitu bila orang kafir itu datang memerangi kita. Orang kafir itu yang menghalang urusan orang Islam. Orang kafir yang menzalimi orang Islam, orang itulah yang dibenarkan oleh Islam untuk faqtulul musyrikin. Tuan-tuan ya. Kemudian haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu jumpa mereka, seolah-olahnya tak kisah mana tempat. Cuma diperincikan lagi, Allah kata wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Jadi semua tempat boleh kecuali satu tempat ni. Kat mana? Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Jangan kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram tak boleh tuan-tuan ya. Maknanya masa, dari segi masa 4 bulan tadi, dari segi tempat Masjidil Haram. Maknanya ada bulan suci, ada tanah suci. Bulan suci 4 bulan tadi, tanah suci Masjidil Haram. Maka jangan buat benda gini. Sehingga kan dalam hadis menyebutkan tentang 4 bulan suci dan juga tempat-tempat suci ni, kalau kita buat dosa dekat 4 bulan suci dan juga di tempat suci ini, maka dosa kita dilipat kali gandakan. Dan sebaliknya, kalau kita buat baik pula pada 4 bulan suci ini dan juga di tanah suci ini, maka kebaikan itu juga akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan ya. Jadi jangan, berhati-hati dengan 4 bulan suci ini dan juga berhati-hati dengan tempat suci yang Allah sebutkan ini. Jadi dalam 4 bulan suci itu tidak dibenarkan. Tetapi sekiranya orang kafir menyerang kita pada 4 bulan suci itu, jangan tak pergi perang pula tuan-tuan. Dia kata, ustaz bagi tahu 4 bulan ni tak boleh perang. Tiba-tiba orang kafir pun datang serang kita dalam 4 bulan suci itu, kita pun kata, Allah tak bagi perang. Jadi kita pun tadah je perut kita kena tikam dengan orang-orang kafir ni tadi. Maka itu namanya lurus bendur, tuan-tuan ya. Jadi jangan mulakan peperangan itu pada 4 bulan tersebut. Tetapi sekiranya orang kafir datang memerangi kita pada 4 bulan suci tersebut, kita terpaksa lawan lah. Kita kena lawan balik. Itu maksud dia tuan-tuan ya. Jadi yang berlaku dekat negara-negara tanah Arab tuan-tuan, kadang-kadang kita keliru kan? Keliru tak tuan-tuan? Kadang-kadang kita dengar, kenapa mujahidin Islam ni dia pergi sembelih orang kafir? Kenapa mujahidin Islam ni dia pergi bakar tawanan-tawanan? Kenapa mujahidin Islam ni dia pergi bunuh budak-budak kecil, dia pergi rogol perempuan-perempuan yang berada di sana? Nampak ganasnya Islam tu. Tuan-tuan ya. Saya nak bagi tuan-tuan ya, macam mana kita nak kenal mana satu mujahidin yang betul, mana satu mujahidin yang salah. Mujahidin yang betul, mana satu mujahidin yang salah. Jadi mujahidin yang betul dia tak akan buat benda-benda yang dilarang oleh Islam. Mujahidin yang betul dia tak akan bunuh orang kafir sesuka hati. Dia tak akan pergi bom hotel sesuka hati. Dia tak akan pergi bom stadium sesuka hati. Dia tak akan pergi bom kedai-kedai makan sesuka hati. Itu bukan mujahidin Islam. Itu adalah kumpulan sesat yang jauh tersempang daripada ajaran Islam yang sebenar. Kalau ada jumpa mujahidin yang rogol orang perempuan, maka itu bukan mujahidin Islam. Itu adalah orientalis yang nak memburukkan Islam. Dia memang ada orang kafir ni memang ada strategi dia nak memburukkan Islam. Dia mewujudkan kumpulan-kumpulan yang nampak seolah-olah mujahidin,
tetapi mereka ini adalah penyamar-penyamar daripada orang-orang kafir yang tujuannya memang nak memburukkan orang Islam. Kemudian diletakkan di media, tuan-tuan. Diletakkan kat media, dia pergi tawan orang Jepun, dia pergi tawan orang Cina, dia pergi tawan orang daripada seluruh negara, dia pergi bunuh orang tu, dia kata kami ni mujahidin Islam. Nampak sangat penipunya, tuan-tuan. Tapi kalau orang kafir dia percaya dah 100%. Tapi kita orang Islam, kita boleh kenal mana satu mujahidin Islam, mana satu mujahidin bukan Islam. Mujahidin Islam dia tak akan buat. Sehingga kan Nabi pernah pesan. Nabi kata siapa yang masuk ke satu kampung dalam peperangan, maka jangan serang orang yang berada dalam rumah ibadat. Jangan bunuh orang tua, jangan bunuh orang perempuan, jangan bunuh budak kecil. Maknanya kalau adalah berlaku perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi SAW, dia bukan mujahidin Islam. Dia adalah kelompok-kelompok orientalis dan juga penyamar-penyamar daripada orang kafir yang ingin memburukkan orang Islam. Ini pernah tuan-tuan ya, orang yang menyamar sebagai mujahidin Islam, dia upload dekat dalam media sosial, kemudian dia kata tawanan-tawanan ini dibakar oleh apa? Dibakar oleh mujahidin Islam. Salah tuan-tuan ya. Islam bukan begini. Islam tidak mengajar kepada teroris. Bahkan kalau kita mengikut sejarah Islam, kalau kita mengikut sejarah pada zaman Nabi SAW, orang kafir yang ditawan oleh Islam diberikan layanan yang sempurna. Diberikan layanan yang sangat baik. Saya tak ingat ada satu orang nama Sahabat. Dia ditawan, kemudian diikat dekat masjid. Diikat dekat masjid. Jadi sebab apa diikat? Ialah dia tawanan kan. Jadi kalau tak ikat kan dia lari pula. Jadi bila hari pertama ditawan tadi tu, kemudian Nabi tanya dekat dia, nak masuk Islam tak? Kalau kamu masuk Islam, kamu akan dilepaskan. Kemudian dia kata tak boleh masuk Islam. Nabi kata tak apa. Kemudian walaupun dia tak boleh masuk Islam, sahabat-sahabat tetap melayan sahabat tadi itu dengan baik. Sahabat-sahabat tetap melayan tawanan tadi itu dengan baik. Bagi makan, kemudian lapkan peluh, kemudian macam bukan tawanan lah. Tuan-tuan. Hari kedua Nabi datang lagi, Nabi tanya nak masuk Islam tak? Dia kata tak boleh masuk Islam. Kemudian Nabi kata tak apa, tak mau masuk Islam tak apa. Kemudian hari ketiga Nabi pun jumpa lagi, nak masuk Islam tak? Jadi dia kata tak mau juga masuk Islam. Jadi bila tak mau masuk Islam, Nabi kata dah tak mau masuk Islam tak apalah. Nabi suruh sahabat lepaskan tawanan tadi. Kan? Kemudian dia pun keluar daripada masjid. Kemudian dia balik rumah, dia pergi mandi, dia pergi pakai wangi-wangi, kemudian dia datang semula ke masjid. Nabi pun tercengang, dia kata, "Ai, kenapa datang semula?" Tawanan tadi tu yang dah dilepaskan tadi datang semula. Kemudian Nabi tanya, "Kenapa datang semula?" Dia kata, "Aku ingin mengucapkan syahadah." Allahu Akbar, tuan-tuan ya. Sahabat-sahabat peliklah. Nabi tanya, "Kenapa kamu tak nak mengucap?" Masa aku tanya tadi, masa duduk dekat dalam masjid waktu tengah kena ikat tadi. Maka dia kata, waktu aku diikat, kalau aku mengucapkan syahadah, orang akan berkata bahawa aku ini masuk Islam kerana dipaksa. Tetapi apabila aku dilepaskan, maka aku telah bebas dan aku mengucapkan syahadah dalam keadaan sukarela. Tuan-tuan ya, nampak. Jadi Islam ni tawanan bagi layanan special, sehingga kan tawanan ni bila dia tengok keindahan Islam, dia memeluk agama Islam. Tapi orang yang membakar ni tuan-tuan, yang bakar tawanan, yang seksa tawanan, yang sembelih tawanan, ini bukan sebahagian daripada Islam. Ini adalah merupakan para orientalis dan juga penyamar-penyamar yang ingin memburukkan Islam di mata dunia. Akhirnya kalau tuan-tuan pergi ke mana tempat sekalipun, semua orang dalam kepala dia mengatakan bahawa Islam tu teroris, Islam tu teroris. Pernah sekali kan berlaku di New Zealand, pembunuhan beramai-ramai dekat masjid. Maka pelaku dia siapa? Pelaku dia ialah orang kafir. Pelaku dia ialah orang bukan Islam. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Apabila Islam berada di atas, maka dunia akan aman. Tetapi kalau Islam berada di bawah, orang kafir berada di atas, maka dunia tidak akan aman, tenteram. Seperti mana pada hari ini ya. Kemudian Allah bagi tahu wa khuzuhum,
dan tangkaplah mereka. Yang ini jadikan mereka sebagai tawanan. Setelah itu kamu diperbolehkan membunuhnya atau tetap menjadikannya sebagai tawanan. Wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Kepunglah mereka, intailah tempat pengintaian. Yakni jangan merasa cukup dengan hanya mendapatkan mereka, tetapi kejar mereka, kepung mereka di tempat persembunyian dan juga benteng mereka, serta intailah di setiap jalan yang biasa melalui, sehingga mereka akan merasa tersudutkan dan hanya memilih dua pilihan, perang atau masuk ke dalam Islam. Ingat, ini adalah arahan kepada orang bukan Islam yang memerangi Islam. Orang bukan Islam iaitu orang kafir yang zalim. Maka orang kafir yang zalim ini Allah kata wa khuzuhum, tangkap mereka. Orang kafir yang zalim ini Allah suruh tawan mereka. Orang kafir yang zalim ini Allah suruh bunuh mereka. Sebab apa? Sebab kalau tak bunuh, mereka ini akan membuat kerosakan. Mereka ini akan membuat kezaliman. Mereka ini akan menindas. Bukan orang Islam saja ditindas, orang bukan Islam sama-sama dia pun dia akan tindas juga. Maka ini perangai-perangai rosak macam ni, Allah suruh khuzuhum, tangkap mereka, tawan mereka dan bunuh mereka. Kemudian tiga pilihan. Ni tiga pilihan. Bila sesuatu tentera masuk ke negara-negara yang orang kafirnya jahat ni, raja-rajanya jahat ni, maka tiga pilihan diberikan. Sama ada perang, bayar cukai atau memeluk agama Islam. Pernah sekali tuan-tuan ya, orang kafir dia datang jumpa dengan Nabi, dia kata diutuskan surat, dia kata hantar seorang yang baik, seorang yang alim untuk ajarkan kami tentang Islam. Dia hantar surat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun hantarkanlah seorang sahabat namanya Khubayb. Namanya Khubayb dan beberapa orang sahabat lagi yang lain untuk bersama-sama dengan Khubayb untuk menyebarkan Islam di negara, di tempat yang disebutkan tadi. Maka bila sampai dekat sana tuan-tuan, bila sampai dekat sana, ingatkan mereka ini betul-betul nak belajar Islam. Rupanya mereka ini saja nak memerangkap. Dan akhirnya sahabat-sahabat tadi tu diperang dan akhirnya kebanyakannya mati dan Khubayb ditawan. Khubayb ditawan tuan-tuan. Khubayb ditawan. Sial Khubayb. Ya, Khubayb ini seorang yang sangat alim. Khubayb ini seorang yang sangat bagus, taat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Khubayb ini tadi tuan-tuan, bila sahabat-sahabat lain telah dibunuh, maka Khubayb ini ditawan dan dia bukan sahaja ditawan biasa-biasa, tetapi Khubayb ini ditawan dan diseksa. Kalau saya lah tuan-tuan, diberi dua pilihan. Sama ada ditawan ataupun mati di medan perang, saya lebih memilih untuk mati di medan perang. Sebab apa? Kalau mati di medan perang, mati teruslah. Tetapi kalau kena tawan, Masya Allah, tuan-tuan ya, sesaan dia, Allahu Akbar. Kena cabut kuku, kena hiris-hiris daging kaki, tangan, muka, mulut, perut. Allahu Akbar, jahat ni, orang kafir ni. Bila mereka menangkap orang Islam ni, sesaan dia, Masya Allah. Khubayb ditangkap tuan-tuan. Apabila Khubayb ditangkap, dan Khubayb ini ditawan, maka Khubayb ini didera oleh orang kafir ni tadi. Maka kisah dia tuan-tuan ya, ketika Khubayb ini berada dalam tawanan perang ni tadi, maka dia diikat dengan rantai besi dalam penjara. Maka jariah ataupun orang yang ditugaskan untuk melayani tawanan-tawanan perang ni, maka dia tengok Khubayb ni satu peristiwa yang sangat menakjubkan, iaitu ketika tawanan-tawanan perang ini tuan-tuan ya, yang lain itu musim itu anggur tak ada, kurma tak ada, apa semua tak ada, tiba-tiba Khubayb ini dalam keadaan dia ditawan dan dia diikat dengan rantai dengan besi, tiba-tiba Khubayb ini makan anggur yang fresh. Mana datang anggur yang fresh ni? Anggur ini datangnya daripada rizqun minallah, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab solehnya Khubayb ini tadi. Maka Khubayb ini tadi bila sampai masa tuan-tuan ya, bila sampai masa, sebab apa? Sebab Khubayb ini dia terlibat dalam perang Badar. Dia pernah membunuh pembesar-pembesar daripada Quraisy dalam perang Badar. Maka Khubayb ini dibeli oleh pembesar Quraisy yang masih hidup di Mekah tu. Kemudian dia ingin menyeksa Khubayb. Lalu dia bawa Khubayb ini pergi ke Tanaim.
kemudian dia telah diisytiharkan hukum bunuh di sana tuan-tuan ya. Cara bunuh dia, Khubayb ini disalib, kemudian mula-mula dia potong tangan kiri. Ya Allah, siksaan demi siksaan dikenakan kepada Khubayb. Jadi jahatnya orang kafir ini, patut tak mereka ini diperangi? Jawapan dia, patut mereka ini diperangi. Maka ketika Islam datang ke tempat orang kafir yang zalim ini, mereka diberikan 3 pilihan. Sama ada mereka ni nak perang, ataupun bayar cukai, ataupun memeluk Islam. Jadi kalau dia degil, kafir yang jahat ni tadi, bila dia degil, dia kata nak perang. Okey, nak perang tak apa, kita bagi 3 hari membuat persiapan. Duduk dekat tepi sempadan, maka orang Islam tunggu. Cukup 3 hari, okey, perang. Perang, kita tengoklah siapa menang, siapa kalah. Kalau Islam kalah, habislah. Kalau orang kafir kalah, mereka akan ditawan, mereka akan dibunuh. Itu kalau perang lah. Tapi kalau pilihan kedua, dia kata, oh tolong kami takut. Orang kafir cakap dia takut kan. Jadi kalau kamu takut, kamu hendaklah memeluk agama Islam. Kamu nak memeluk Islam ke tak nak? Dia kata, oh kami tak nak memeluk agama Islam. Tak apa, kalau kamu tak nak memeluk agama Islam, kamu dikehendaki untuk membayar jizyah ataupun cukai. Jadi kalau dipilih salah satu daripada 3 ni tuan-tuan, kalau dipilih bayar cukai, memeluk Islam, maka dia dijamin keamanan dia selagi mana dia tidak melakukan kerosakan, selagi mana dia tidak memerangi umat Islam. Jadi tuan-tuan, ini bila tentera Islam masuk ke dalam satu kawasan orang kafir yang jahat ini tadi, maka mereka diberikan 3 pilihan. Tetapi kalau orang kafir yang tidak jahat, orang kafir tak jahat ni dipanggil apa? Orang kafir tak jahat. Siapa tahu orang kafir yang tak jahat ini dipanggil sebagai kafir apa? Dia ada 2 ya, kafir harbi, satu lagi kafir zimmi. Kafir zimmi inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada diperangi. Sehingga kan kalau kita membunuh kafir zimmi, maka tidak kita akan diancam oleh Nabi SAW dengan tidak mencium bau syurga. Maknanya bukan bagus. Sebab tu setengah orang dia salah faham terhadap bukan Islam. Dia ingat kafir zimmi ni, asal nama kafir je kita boleh bunuh dia. Tidak tuan-tuan ya. Ada nama, asal nama kafir je kita boleh curi dia punya barang dekat kedai. Tak betul tu. Salah. Yang diperangi ni hanya orang kafir yang jahat. Orang kafir yang memerangi Islam. Manakala orang kafir yang mempunyai janji dengan Islam, yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Islam, yang dipanggil sebagai kafir zimmi, maka haram orang Islam membunuh mereka ini. Bahkan Islam kena pelihara perjanjian tersebut, Islam kena jaga hubungan dengan orang kafir tersebut, dan Islam kena lindungi hak orang kafir tersebut. Itu kalau kafirnya kafir zimmi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tetapi orang kafir jahat ni, orang kafir yang suka bunuh orang Islam ni, orang kafir yang suka serang orang Islam ni, maka mereka ni diberikan 3 pilihan. Pertama, perang. Kalau tak nak perang, boleh. Kamu kena masuk Islam. Tak nak juga. Tak nak masuk Islam, boleh. Kamu ambil pilihan yang ketiga, iaitu membayar cukai. Kena bayar cukai lah tuan-tuan ya. Sebab apa? Sebab kita orang Islam pun bayar juga, tapi bukan bayar cukai. Namanya bayar zakat. Kita orang Islam bayar zakat, dia bayar cukai. So samalah, adil lah. Tak cik lah dia nak duduk negara Islam, tapi tak nak keluarkan duit untuk membangunkan negara. Kemudian seterusnya lagi, oleh kerana itu Allah SWT berfirman, "In tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah faqallu sabilahum innallaha ghafurur rahim." Jika mereka bertaubat, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, maka berilah kebebasan bagi mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini dan ayat semisalnya lah yang dijadikan landasan hukum oleh Abu Bakar radhiyallahu an ketika memerangi orang tidak mau mengeluarkan zakat. Di mana ayat ini melarang memerangi orang musyrik jika mereka mau masuk Islam dan melaksanakan kewajipannya. Jadi ayat seterusnya, kalau orang kafir itu memilih pilihan yang ketiga, iaitu memeluk Islam. Tuan-tuan ya. Fa'in tabu, itu maksudnya fa'in tabu. Fa'in tabu maksudnya sekiranya mereka kembali, iaitu mereka ini memeluk Islam. Jika mereka ini memeluk Islam, kemudian yang kedua menunaikan solat, yang ketiga membayar zakat, dia buat 3 ni, maka Allah kata fakhallu sabilahum, maka
berilah kebebasan bagi mereka untuk berjalan, maka mereka bebas duduk dekat negara Islam. Tetapi kalau dia masuk Islam je, tapi dia tak solat, dia tak bayar zakat, tak boleh juga. Dia mesti masuk Islam, kemudian yang kedua dia mendirikan solat, yang ketiga membayar zakat. Sebab kalau dia meluk Islam je, dah main-main lah tu tuan-tuan. Dia kata, saya masuk Islam, saya masuk Islam. Tapi semayang pun tidak, bayar zakat pun tidak, itu maksudnya menipu. Jadi nak tahu dia menipu ke tidak, maka dia buat lagi dua amalan zahir yang kita nampak. Apa dia? Mendirikan solat, yang kedua membayar zakat. Sebab itulah orang Islam yang tidak mendirikan solat, orang Islam yang tidak mendirikan solat, saja tinggal solat, maka Nabi kata faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka dia telah melakukan perbuatan kufur yang jelas. Maka orang Islam yang tidak mahu menunaikan solat dengan sengaja, kalau ikut mazhab Syafi'i ni tuan-tuan ya, kalau mengikutkan mazhabnya, maka boleh dikenakan hukuman yang berat. Allahu Akbar. Jadi jangan main-mainlah dengan hukum solat ni. Maka kita kena mendirikan solat. Jangan tunggu apa, jangan didikkan anak-anak ni sembahyang daripada kecil lagi, supaya solat dengan anak-anak ni menjadi satu benda yang rutin, tanpa perlu kita suruh pun. Macam saya lah tuan-tuan ya, bila dekat masjid, sebab rumah duduk dekat dengan masjid, jadi bila bunyinya orang mengaji sebelum azan tu, Bismillahirrahmanirrahim, anak kita hak nombor 2 yang kecil sekali tu, yang umur dia 2 tahun tu, dia kata ayah, ajan dia kata. Ajan tu maksudnya azan lah. Jadi dia kata ayah ada azan ni, pergi masjid. Dia pula mengingatkan kita suruh pergi masjid. Dia tahu setiap kali bunyinya azan, setiap kali bunyinya mengaji, dia tahu kita akan pergi ke masjid untuk menunaikan solat. Maka tuan-tuan, orang kafir yang telah masuk Islam dan dia buat dua perkara ni, maka dia diberikan kebebasan untuk berada di mana sahaja negara-negara Islam. Tetapi kalau dia tidak membayar zakat, macam mana? Kalau kita tengok pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada zaman tersebut timbulnya nabi palsu, nama dia Musailamah Al-Kazab. Dialah yang mengetuai peperangan Riddah untuk memerangi orang Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar dia mengerahkan tentera yang begitu ramai untuk memerangi golongan yang tidak membayar zakat ni. Sebab dia kata membayar zakat ini tidak wajib. Membayar zakat hanya wajib pada ketika zaman Nabi SAW sahaja. Manakala pada zaman Abu Bakar, zakat ini sudah tidak wajib. Maka Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan fatwa halal darah Musailamah Al-Kazab dan juga mereka yang tidak membayar zakat. Maka berlaku peperangan dan akhirnya tuan-tuan, dalam peperangan inilah sejarah membukukan Quran bermula. Kerana pada peperangan tersebut lebih kurang 70 orang hafizul Quran mati syahid dalam peperangan tersebut. Maka dalam peperangan tersebut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, sekiranya berlaku lagi peperangan selepas daripada ini dan ramai hafizul Quran mati, maka bagaimana pendapat kamu tentang Al-Quran? Maka Sayyidina Abu Bakar pun duduk beberapa hari memikirkan. Akhirnya dia pun memutuskan kita kena bukukan Al-Quran. Sebab masa tu pening juga tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar kata kalau bukukan Quran ni Nabi tak suruh. Kalau buatkan bid'ah pula dia kata. Jadi kalau tak buat kan Quran itu akan hilang di muka bumi sebab hafizul Quran mati dalam peperangan. Maka ijtihad Abu Bakar dan juga para sahabat yang besar, maka mereka telah memutuskan untuk membukukan Al-Quran selepas daripada peristiwa tersebut. Jadi sebab itulah Quran yang kita dapat pada hari ini, Quran yang telah dibukukan bermula pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bertitik tolak daripada kisah Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan murtadin yang tidak membayar zakat. Tuan-tuan ya, jadi ayat ini bagi tahu sekiranya orang kafir itu masuk Islam, mendirikan solat dan membayar zakat, maka mereka ini jelas Islamnya, secara zahirnya nampak Islamnya itu, maka fakhallu sabilahum, mereka bebas berada di mana-mana negara Islam. Kemudian di sini Allah menegaskan dengan tingkatan yang lebih tinggi.
lalu dengan tingkatan yang lebih rendah, kerana rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimah syahadah iaitulah solat yang merupakan kewajipan terhadap Allah. Lalu setelah itu mengeluarkan zakat yang merupakan amal ibadat yang manfaatnya dapat dirasakan oleh fakir miskin dan orang yang memerlukan, di mana zakat adalah amal perbuatan horizontal yang paling mulia. Oleh kerana itu Allah sedang meletakkan solat dengan zakat secara berdampingan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak diibadah selain daripada Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Ini dia tuan-tuan ya. Asal daripada penjelasan ayat Quran yang kita baca tadi. Maka orang kafir ni Nabi diperintahkan untuk memerangi orang kafir yang jahat itu tadi sehingga mereka itu bertaubat, mengucapkan kalimah syahadah dan juga mendirikan solat dan membayar zakat. Jadi kita bukan paksa tuan-tuan. Nanti ada pula salah faham. Dia kata, Ustaz, kalau kita baca hadis ni macam Islam ni paksa je orang masuk Islam. Kan? Dia paksa semua orang kafir masuk Islam ke? Tak ada paksaan tuan-tuan. La ikraha fid din. Dalam Al-Quran jelas bagi tahu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Kita hanya ditugaskan untuk berdakwah. Maka mereka nak masuk Islam, tak nak masuk Islam, itu nombor 2. Yang nombor 1-nya ialah kita berikan kefahaman Islam kepada orang bukan Islam supaya mereka tahu apa itu Islam. Setelah jelas Islam kepada mereka, barulah mereka ini diberikan pilihan sama ada nak masuk Islam ke tak nak. Nak masuk Islam, tafaddal, ahlan wa sahlan. Tetapi kalau dia tak nak masuk Islam, dia lebih memilih untuk menjadi orang kafir, maka itu terpulang kepada dia. Esok di akhirat esok, dia akan dimasukkan ke dalam neraka atas tanggungjawab kerana dia memilih untuk kafir. Tapi kalau dia memilih untuk masuk Islam, Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan dia dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Ishaq berkata daripada Abu Ubaidah, daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kalian diperintahkan untuk melakukan solat dan mengeluarkan zakat. Barang siapa tidak mengeluarkan zakat, maka tidak ada solat baginya. Solatnya tidak diterima. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam berkata, Allah enggan menerima solat seorang hamba kecuali dia mengeluarkan zakat. Dia juga berkata, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, betapa alimnya dia. Tuan-tuan ya. Maknanya rukun Islam ni dia tak boleh tolak salah satu. Kalau dia hanya menerima syahadah dan juga solat dia, yang lain dia tak boleh. Itu bukan Islam. Ya. Dia nak menjadi seorang Islam yang sempurna, dia kena buat 5 perkara. Solat, yang pertama syahadah, yang kedua solat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima menunaikan ibadah haji. Dia buat 5 perkara ni baru dia dikira sebagai Islam. Tuan-tuan ya. Sebab apa? Sebab amalan zahir dan juga amalan batin itu mesti disekalikan. Kalau dia menolak, macam mana kalau dia menolak? Ada orang tanya, Ustaz, dia ni Islam Ustaz, tapi dia ni tak ambil semayang. Tak ambil semayang ke dia menafikan ibadah semayang? Dia ada 2 beza ya. Yang pertama dia tak ambil semayang. Dia tak ambil semayang. Yang kedua, dia ni menafikan hukum solat. Menafikan hukum solat. Dia kata solat bukan sebahagian daripada Islam. Dia ada beza antara 2. Kalau dia kata solat bukan sebahagian daripada rukun Islam, maka dia telah kafir. Tetapi kalau dia mengatakan bahawa solat itu adalah sebahagian daripada Islam, Allah wajibkan solat, tapi saya malas semayang. Dia tak mahu semayang. Dia, orang kata belum sampai seru. Sedap sangat, belum sampai seru tuan-tuan ya. Jadi orang yang macam ni dipanggil bukan kafir, tapi dipanggil asi. Asi itu maksudnya ialah fasik, pendosa, pelaku maksiat, seorang yang fasik. Maka orang yang macam ni tuan-tuan, satu waktu dia meninggalkan solat, maka dia akan diseksa dalam kubur selama 80 tahun. 2 waktu 160 tahun, 5 waktu 400 tahun. Baru 1 hari dia meninggalkan solat 400 tahun. Dia akan diazab oleh Allah dalam kubur nanti. Di akhirat nanti tak tahulah berapa lama dia akan diazab lagi. Jadi itu asi, iaitu mereka yang meninggalkan solat. Tapi yang tak nak bayar zakat, dia menafikan zakat. Dia
dia tak boleh bayar zakat tu sebab apa? Sebab dia kata Islam tidak ada zakat. Kalau orang yang macam tu, dia telah kafir. Tetapi kalau dia mengatakan bahawa zakat itu sebahagian dari Islam, zakat itu diwajibkan dalam Islam, tetapi dia ni sayang duit, dia nak kedekut tak hidup masing. Maka dia sayang nak bayar zakat dari itu, maka dia bayar pun bayar tak habis. Ataupun tak bayar disebabkan dia kedekut tak hidup masing. Maka orang yang macam ni dipanggil asik. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, zakat ni bayarkan semua jenis zakat yang kita ada. Kalau kita ada emas dan perak, cukup nisab, bayar. Kalau kita ada tanaman, padi, sawit dan sebagainya, sawit itu diambil sebagai zakat lain. Jadi kalau kita ada zakat tanaman, bayar. Kalau kita ada kambing 40 ekor, keluarkan zakat. Kalau kita ada lembu 30 ekor, bayar zakat. Kalau kita ada meniaga, kiralah setahun berapa perniagaan kita, cukup tak nisabnya, bayar zakat. Bayar zakat galian, kemudian wang simpanan. Ada wang simpanan dengan nilai 85 gram. Cukup setahun simpan, bayarkan zakat. Bukan banyak tuan-tuan, 2.5% je. Saham pun sama, ada saham, jual beli saham. Tengok setahun dapat untung lebih kurang dalam 3 juta, keluarkan 2.5. Zakat pendapatan, kira berapa zakat pendapatan setahun, tolak dengan perbelanjaan keperluan, bakinya ada lagi 60,000 contohnya. So 2.5% daripada 60,000. So banyak itulah kita kena keluarkan zakat. Jadi siapa yang meninggalkan membayar zakat, maka Nabi kata solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, tak nak bayar zakat, solatnya tidak diterima. Ibaratnya macam dia ni menjadi seorang yang Allah rugi amatlah, rugi amat. Buatlah. Kita bukan banyak pun, 2.5% je bayar zakat. 2.5% bayar zakat, kita ada 97.5% lagi untuk belanja. Takkan 97.5% untuk belanja tu masih tak cukup. Yang dikeluarkan 2.5, yang kita boleh belanja 97.5. Bapaklah banyaknya lagi tuan-tuan. Jadi jangan kedekut, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni sangat pemurah. 2.5, cubalah zakat tu 50%. Barulah kita duduk juga kita nak mengeluarkan zakat. Tapi Allah minta tak banyak, 2.5% saja. Kemudian habis bab tadi tu, ayat yang mulia ini adalah ayat saif, iaitu ayat pedang, di mana dalam hal ini Ad-Dhahhak bin Muzahim berkata ayat ini menghapus semua perjanjian antara Nabi SAW dengan orang musyrik. Semua perjanjian, semua batas waktu yang disepakati. Al-Aufi berkata, Ibn Abbas berkaitan dengan ayat ini, tidak ada perjanjian dan perlindungan yang masih berlaku bagi orang musyrik semenjak diturunkannya berita pemutusan hubungan dan berlalunya bulan-bulan suci. Batas waktu perjanjian yang dilakukan oleh orang musyrik sebelum diturunnya berita pemutusan hubungan adalah 4 bulan. Dari semenjak berita pemutusan hubungan dibacakan hingga 10 Rabiul Akhir. Setelah itu para mufassir berbeza pendapat berkaitan dengan ayat as-saif ini. Ad-Dhahhak As-Suddi berkata ayat itu berdasar dengan firman Allah, fa imma mannan ba'd wa imma fidaa. Kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan, sedangkan Qatadah mengatakan yang sebaliknya. Maksudnya apa tuan-tuan? Selepas daripada peristiwa ini, selepas turunnya ayat bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin, maka tidak ada lagi dah perjanjian antara orang Islam dan orang kafir. Tak ada dah perjanjian tuan-tuan. Sebab apa tak ada dah perjanjian? Sebab Allah nak bersihkan Masjidil Haram daripada amalan-amalan khurafat dan juga amalan-amalan sesat yang dibuat oleh orang kafir. Kalau adanya perjanjian, maka dia akan buat lagi perkara tu. Sedangkan bila tamat je perjanjian, adanya iklan tentang pemutusan hubungan ini, maka Allah nak bagi clear betul. Allah nak bagi clear betul antara orang Islam dengan orang kafir tentang ibadat-ibadat orang Islam dan ibadat-ibadat orang kafir. Maka 3 pilihan diberikan kepada orang kafir yang jahat ni, iaitu sama ada perang ataupun membayar jizyah ataupun memeluk agama Islam. Tuan-tuan, seterusnya ayat 6 ini kita nampak Islam itu lembut. Maknanya kalau sebelum ni kita nampak keras kepada orang kafir. Kita nampak keras sangat kepada orang kafir ni, kita nampak macam Islam ni teroris sangat dengan orang kafir. Tetapi ayat 6 ini kita tengok sebaliknya.
sebaliknya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Jika seorang daripada orang musyrik itu meminta perlindungan kepada kamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah. Kemudian hantarkanlah dia ke tempat yang aman. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Tuan-tuan ya. Maka dalam ayat ini tentang perkataan dia ialah istajaraka. Kata kuncinya istajaraka. Apa dia istajaraka? Tu dalam ayat ini dijelaskan ya. Allah berfirman wa in ahadun minal musyrikin, jika seorang daripada orang musyrikin itu, iaitu orang yang kuperintahkan kepada kamu untuk memerangi mereka, orang kafir yang jahat inilah. Dan telah kuhalalkan bagimu diri dan harta mereka. Istajaraka, orang kafir yang jahat ni tadi tiba-tiba minta perlindungan. Istajaraka, minta perlindungan, maka penuhilah permintaannya agar dia bisa mendengar Al-Quran yang kamu bacakan kepada mereka dan agar kamu dapat mengajarkan sesuatu kepadanya tentang Islam. Summa ablighu ma'manah, kemudian hantarkanlah ia ke tempat yang aman. Ya, ini hendaklah ia terus dalam keadaan aman hingga ia kembali ke negerinya, ke kampung halamannya dan tempat aman baginya. Jadi orang kafir yang jahat ni tadi, orang kafir jahat ni tadi, tiba-tiba je dihantar utusan. So utusan tu tak boleh dibunuh, tuan-tuan. Daripada zaman dulu lagi, daripada zaman sebelum Islam datang lagi, peraturan-peraturan asas yang dibuat oleh orang Arab ni tadi ialah utusan tak boleh bunuh. Utusan tak boleh bunuh. Pegawai diplomatik tak boleh bunuh. Kan dia satu kesalahan besar kalau utusan tu dibunuh. Sebab tu zaman dulu lagi utusan selamat, Tetapi jahatnya orang kafir ni, macam saya cerita tentang Khubayb tadi. Utusan Nabi dihantar kepada orang kafir ni tadi dengan tujuan untuk mengajarkan Islam. Rupa-rupanya utusan ini telah dibunuh. Utusan ini telah diseksa dengan zalim. Maka Islam pun perang mereka orang kafir yang jahat ni tadi. Tuan-tuan ya. Tetapi orang kafir jahat ni tadi, kalau dia meminta perlindungan, macam mana pula? Mereka ni nak masuk, nak jumpa dengan Nabi, nak berbincang dengan Nabi, nak buat perbincangan bertolak ansur dan sebagainya. Maka apakah pandangan Islam? Maka Allah kata wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Apa dia? Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Berikanlah apa? Allah kata aturkanlah ia ke tempat yang aman. Hatta yasma'a kalam Allah, semoga dia mendengar kalam Allah supaya dia faham tentang agama. Sebab itulah di akhir ayat zalika bi annahum qaumun la ya'lamun, sebab mereka ini kaum yang tidak mengetahui sebenarnya dia jahat tu sebab dia jahil. Ialah yang jahil lah. Ada juga yang jahat tu hak tahu dah tapi dia saja nak melawan. Tapi kebanyakannya yang kafir jahat-jahat ni tadi dia tak tahu Islam tu macam mana. Macam hari inilah tuan-tuan ya. Saya jumpa mualaf yang masuk ke masjid. Saya tanya dia, kenapa kamu masuk Islam? Dia kata saya masuk Islam sebab sekian. Apa pandangan kamu terhadap Islam sebelum kamu memeluk agama Islam? Dia kata sebelum saya memeluk Islam, dia kata Islam ni pengotor, dia kata. Islam ni jahat. Islam ni pengganas, dia kata. Saya tanya dia balik, mana kamu dapat maklumat yang Islam ni jahat? Dia kata banyak dalam media sosial, dia kata. Saya tengok dekat Facebook, saya tengok dekat YouTube, saya tengok dekat berita-berita, semua ceritakan tentang Islam tu jahat. Jadi tuan-tuan, dia tak nak masuk Islam, dia tak nak dekat dengan Islam, bukan sebab dia tu jahat, tapi sebab dia tak tahu. Jadi orang jenis macam ni, tuan-tuan, kalau dia masuk ke negara Islam, meminta perlindungan, maka Allah kata fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah, dan kemudian hantarkan dia tempat yang aman. Supaya apa? Supaya sempat dia mendengar kalam Allah. Ini contohlah, contoh kalau macam ada pegawai diplomat daripada luar negara, tuan-tuan, dia datang ke Malaysia, jangan bunuh dia. Ini kan tengok ada diplomat daripada Jepun datang, bom, mati, kena letup dekat hotel Shahzan, contohlah. Dia datang dekat hotel Zenith, ada pula jemaah Masjid Abzan pergi bom pula dah kereta dia. Tuan-tuan ya.
Datang pula apa tu diplomat daripada mana? Daripada China. Oh, dia kata orang Cina jahat, orang Cina jahat. Orang Cina nak serang Malaysia, contoh macam itulah. Jadi kita bunuh. Ada pula orang pergi letakkan bilik hotel dia dan sebagainya. Maka hukumnya adalah haram. Dan kalau kita bunuh diplomat-diplomat yang datang daripada negara-negara luar ni yang ingin mengadakan perbincangan hubungan dengan negara Islam ni, maka Nabi ancam dia dengan tidak mencium bau syurga. Bukan baik. Masuk neraka, tuan-tuan. Jadi itulah dia bagaimana pandangan Islam terhadap orang kafir yang ingin meminta perlindungan daripada Islam. Kemudian zalika bi annahum qaumun la ya'lamun, yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Yang saya sebut tadi lah, banyaknya tak tahulah. Dia tak dapat maklumat yang betul tentang Islam. Tetapi bila dia masuk negara Islam, kita layan dia dengan baik, bawa pergi Masjid Afzan contohnya, dia kata ramah betul jemaah Masjid Afzan. Belanja makan pula lagi, keluar daripada masjid bagi pula seorang 200, 300. Jadi pelancong-pelancong yang bukan Islam ni bila dia tengok keindahan Islam, dia kata macam ni rupanya Islam. Maknanya tak betul sangat seperti mana yang ada dekat dalam media sosial ni. Maka dia pun mula tertarik kepada Islam. Hatta yasma'a kalam Allah. Itu tujuan Allah bagi perlindungan kepada orang bukan Islam yang ingin istajarak, iaitu istajar, yang ingin meminta perlindungan ni tadi. Maka bagi perlindungan kepada mereka, selagi mana mereka duduk dekat dalam negara kita ni, kita tidak boleh memudaratkan dia. Kita kena melindungi hak-hak dia. Sehingga apa? Sehingga dia balik ke negara dia balik semula. Tuan-tuan, ni jaga maknanya kita layan dia macam kita layan orang Islam jugalah. Seperti mana orang Islam, kita tak boleh ambil duit dia, kita tak boleh mudaratkan dia, kita tak boleh nak cederakan dia. Begitulah juga dengan orang kafir yang masuk ke negara Islam, tak boleh kita nak cederakan dia, tak boleh kita nak menzalimi dia, kita tak boleh nak memudaratkan dia. Nampak tak betapa lembutnya Islam tu? Patut tak kalau kita kata Islam tu teroris? Tak patut. Tuan-tuan ya. Berdasarkan inilah Rasulullah memberikan perlindungan kepada orang yang datang untuk bertanya sebagai utusan. Seperti pada hari Al-Hudaybiyah ketika beliau kedatangan serombongan utusan daripada Quraisy, di antaranya Urwah bin Mas'ud, Mukhrij bin Hafs, Suhaib bin Amr dan juga lain-lain. Satu persatu daripada orang musyrik itu menghadap Rasulullah memaparkan masalahnya sehingga mereka mengetahui bagaimana kaum muslimin mengagungkan Rasulullah, dan ada sebahagian orang kafir ni tadi akhirnya memeluk agama Islam, antaranya Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ni punyalah jahatnya dulu, tuan-tuan ya. Nabi nak pergi menunaikan haji, dia pergi tahannya Nabi dekat Hudaybiyah. Dia pergi tahannya Nabi. Dia tak bagi Nabi masuk, terpaksalah Nabi menyembelih, bayar dam, balik semula ke Madinah. Jadi tahun tu balik kosong je, tuan-tuan ya. Tapi nak dijadikan cerita, apabila Khalid ibn Walid ini dia melihat sikap orang Islam terhadap Nabi SAW, akhirnya Khalid ibn Walid memeluk Islam dan menjadi panglima besar, sehingga kan dia telah memberikan khidmat yang sangat cemerlang kepada ketenteraan Islam, sehingga banyak negara-negara dibuka di tangan Khalid ibn Walid. Allahu Akbar, tuan-tuan ya. Jadi sebab itulah pentingnya kita ni sebagai orang Islam, jangan kita ni duduk saja, tuan-tuan. Kita kena sebarkan Islam, kita kena dakwahkan Islam, kita kena tunjukkan akhlak yang baik kepada orang bukan Islam. Ini jumpa orang bukan Islam, kita curi duit dia. Kita jumpa dengan orang Islam, kita racun anjing dia. Kita jumpa dengan orang bukan Islam, kita kedekut dengan dia, kita maki hamun dia. Lah, itu bukan Islam, tuan-tuan. Akhirnya, kalau kita buat perangai sedemikian, dia bukan nak masuk Islam, dia malah melihat Islam itu satu agama yang sangat buruk. Sedangkan Islam itu agama yang diredai Allah, agama yang satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila dah kita penganutnya buat perangai bukan, jadi orang bukan Islam mulalah nampak kita ni, orang bukan Islam nampak Islam tu tak comel. Nampak Islam tu agama yang salah, nampak Islam tu agama yang jahat. Maka bukan salah mereka, tapi kita lah yang salah, sebab kita tidak menunjukkan akhlak yang baik, tuan-tuan ya.
Sebuah pemandangan mengagumkan yang tidak mereka jumpai pada diri raja-raja pada masa itu. Mereka pulang ke kaumnya dengan bawa berita tersebut. Peristiwa ini dan peristiwa semisalnya merupakan faktor terbesar masuknya sebahagian besar negara mereka ini ke dalam Islam. Maksudnya adalah orang-orang yang datang daripada kafir harbi ke negara Islam, baik sebagai utusan, berdagang, mengajukan perdamaian, melakukan gencatan senjata, membawa jizyah dan sebagainya lagi. Lalu mohon jaminan keamanan kepada khalifah dan wakilnya, maka ia diberi jaminan keamanan selama mana masih berada di negara Islam sehingga ia pulang ke negaranya. Tetapi para ulama mengatakan tidak dibolehkan memberikan izin tinggal di negara Islam selama 1 tahun, akan tetapi hanya 4 bulan. Adapun apakah diperbolehkan lebih daripada 4 bulan dan kurang daripada 1 tahun, maka para ulama dari kalangan pengikut Imam Syafi'i dan selainnya rahimahullah berbeza pendapat. Sebahagiannya membolehkan dan sebahagian yang lain tidak membolehkan. Wallahu a'lam. Ni peraturan ni wallahu a'lam tuan-tuan ni, kita boleh rujuklah kitab-kitab fiqh bagaimana dikembangkan hukum tersebut. Ya, jadi pada zaman sekarang diplomat bukannya duduk setahun tuan-tuan ni. Dia orang duduk 3 tahun, 5 tahun dekat negara kita baru dia balik. Jadi wallahu alam bagaimana hukum tersebut diamalkan pada hari ini. Tapi kalau kita tengokkan hukum yang disebutkan dalam kitab tafsir ini, maka hanya diberikan dalam tempoh 1 tahun maksimum. Jadi selepas 1 tahun taklah dia pulang ke negara ini, wallahu alam. Jadi tuan-tuan, kemudian seterusnya kaifa yakunu lil musyrikin 'adun 'inda Allah wa 'inda rasulih illa alladhina 'ahadtum 'inda al-masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana boleh ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang musyrik, kecuali orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di Masjidil Haram. Maka selama mana mereka berlaku lurus terhadap kamu, hendaklah kamu berlaku lurus terhadap mereka. Sungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa. Yang Allah suruh pegang dengan janji. Ya. Allah suruh pegang dengan janji. Contohnya kalau tadi Allah suruh bagi perlindungan kepada utusan-utusan, para pedagang, orang yang ingin melakukan perdamaian dengan negara Islam, maka Allah suruh bagi dia perlindungan. Ya. Tetapi ayat nombor 7 ni Allah kata kalau kamu ada melakukan perjanjian dengan mereka ini, maka selagi mana mereka berpegang teguh dengan perjanjian tersebut, maka kita kena ikut. Ya, kita orang Islam tak boleh kelompok pertama yang memungkiri janji. Sebab memungkiri janji ini bukan sebahagian dari Islam. Biar orang kafir yang mungkir janji, tetapi kita orang Islam tidak mungkir janji. Tetapi kalau orang bukan Islam mungkir janji, baru kita boleh ambil tindakan. Tindakan yang sebalas dengannya. Jadi sebab itu ayat ni dia kata famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selagi mana mereka berlaku lurus, maka hendaklah kamu juga berlaku lurus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan, Allah menjelaskan hikmah daripada pemutusan hubungan dengan orang musyrik dan pemberian tempoh bagi mereka selama 4 bulan, lalu pembunuhan tanpa pandang bulu di mana pun mereka temukan. Allah SWT berfirman, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun. Bagaimana mungkin ada perjanjian bagi orang musyrik, yakni perjanjian perlindungan, dan mereka dibiarkan begitu saja sementara mereka dalam keadaan musyrik dan kafir kepada Allah dan Rasulnya, illal ladzina ahadtum 'indal masjidil haram, kecuali orang yang telah kamu mengadakan perjanjian dengan mereka dekat Masjidil Haram, yaitu perjanjian Hudaibiyah. Sebagaimana firman Allah, mereka lah orang kafir yang menghalangi kamu daripada masuk Masjidil Haram dan menghalang hewan korban sampai ke tempat penyembelihannya. Jadi perjanjian ini tuan-tuan ya, berlaku ketika perjanjian Hudaibiyah. Maknanya sebelum ayat ini diturunkan lah. Sebelum Bara'ah diturunkan. Jadi sebelum Bara'ah diturunkan, ya, berlaku perjanjian. Nabi nak pergi menunaikan haji. Nabi nak pergi menunaikan haji pada tahun 6 Hijrah. Tak silap tuan-tuan ya. Kalau salah tolong betulkan. Pada 6 Hijrah Nabi nak pergi menunaikan haji. Kemudian ditahan oleh siapa? Ditahan oleh Khalid ibn Walid. Masa itu Khalid ibn Walid belum memeluk Islam lagi tuan-tuan ya. Jadi ditahan oleh Khalid ibn Walid dekat Hudaibiyah. Maka Nabi tak boleh nak menunaikan haji pada tahun tersebut. Terpaksalah sembelih korban, bayar dam, kemudian balik semula ke Madinah dan diadakan perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah ni, nampak berat sebelah, tetapi Nabi iakan saja. Nabi iakan saja. Adalah
kebijaksanaan Nabi SAW, kerana Nabi seorang yang berpandangan jauh. Maka Nabi pun setuju je dengan apa syarat yang diletakkan oleh kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah. Maka perjanjian Hudaibiyah ni tuan-tuan berjalan sepatutnya 10 tahun. Sepatutnya 10 tahun daripada 6 Hijrah sampai 16 Hijrah. Tapi rupa-rupanya perjanjian Hudaibiyah ni tak bertahan lama. Tak sampai 2 tahun dilanggar oleh orang bukan Islam. Iaitu dilanggar oleh Bani Bakar, kalau tak silap ya. Jadi orang kafir ni dia yang pertama melanggar perjanjian Hudaibiyah. Maka ketika orang kafir ini melanggar perjanjian Hudaibiyah ini, maka Abu Sufyan datang ke Madinah nak jumpa dengan Nabi SAW, nak berunding balik. Dia dah tahu dah Nabi nak buat serangan balas. Sebab apa? Sebab orang kafir Quraisy telah melanggar perjanjian. Maka Nabi pun mengarahkan tentera Islam untuk mengambil alih Masjidil Haram, untuk mengambil alih Mekah. Maka Abu Sufyan dapat makluman, akhirnya pergi ke Madinah nak buat perbincangan, tetapi akhirnya perbincangan antara Abu Sufyan tak jadi. Nabi tolak, Nabi tak nak jumpa dengan Abu Sufyan. Maka Nabi pun membalas semula serangan tersebut dengan membawa 10,000 orang tentera ke Mekah. Tu dia tuan-tuan ya. Itu yang akhirnya Abu Sufyan pun pergi jumpa dengan Nabi di luar daripada Mekah. Nabi bagi tawaran kepada Abu Sufyan. Dia kata, kalau sesiapa penduduk Mekah masuk dalam rumah masing-masing, maka dia dijamin selamat. Jadi siapa yang keluar daripada Mekah sebelum berlakunya serangan, maka semuanya selamat. Siapa yang duduk dekat rumah Abu Sufyan pun selamat juga. Maka tuan-tuan ya, Nabi SAW masuk ke Mekah tanpa ada sebarang pertumpahan darah pun. Allahu Akbar, hebatnya strategi yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi serang? Kenapa Nabi serang? Nabi serang Mekah. Nabi serang dipanggil sebagai membuka kota Mekah. Nabi membuka kota Mekah disebabkan oleh perjanjian antara Islam dengan orang kafir itu telah dilanggar oleh orang bukan Islam. Orang kafir Quraisy. Orang kafir jahat ni. Dia bukan saja melanggar, dia perlu bunuhnya utusan Nabi SAW. Maka Nabi pun membawa 10,000 tentera membuka kota Mekah dan akhirnya kota Mekah pun bebas. Pada tahun ke-8 Hijrah, maka turunlah ayat tentang apa? Maka turunlah ayat tentang bara'ah ini, maka putus hubungan antara orang Islam dengan orang kafir. Tu maka tuan-tuan ya, itu adalah puncak kegemilangan Islam. Jadi sebab tu ada yang mengatakan bahawa perjanjian Hudaibiyah adalah merupakan langkah pertama kepada pembukaan kota Mekah. Jadi dalam Islam dia ajar apa dalam Islam? Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama mereka memegang janji itu, maka hendaklah kamu juga memegang janji tersebut. Jadi selama mana mereka berpegang teguh dengan perjanjian, di mana mereka tidak memerangi kamu selama 10 tahun, maka fastaqimu lahum, maka hendaklah kamu memegang janji tersebut. Innallaha yuhibbul muttaqin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan ya, Rasulullah dan kaum muslimin telah melakukannya. Perjanjian damai dengan penduduk Mekah berlangsung daripada Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah dan berlanjut sampai orang-orang Quraisy merosak perjanjian tersebut, di mana mereka membantu sekutu mereka Bani Bakar untuk memerangi Bani Khuza'ah yang telah menjalin perjanjian dengan Rasulullah SAW. Mereka melakukan pembunuhan di tanah haram. Maka Rasulullah memerangi mereka pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah tuan-tuan. Sehingga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin untuk menaklukkan tanah suci dan membebaskan para penduduk Mekah yang menyerah diri hingga mereka disebut sebagai as-sulaqa, orang-orang yang dibebaskan. Jumlah mereka sekitar 2,000 orang dan mereka yang terus berada dalam kafiran melarikan diri. Maka Rasulullah memberikan kepada mereka jaminan keamanan selama 4 bulan. Ni yang disebutkan tadi 4 bulan. Maksudnya selepas 4 bulan nampak lagi muka kamu ni habis. Tu dia tuan-tuan ya. Jadi dalam tempoh 4 bulan ni larilah sejauh-jauhnya, jangan tunjuk muka di depan Islam. Kecuali kalau kamu tabu wa aqamus solat, kecuali kamu meluk agama Islam, boleh tunjuk muka. Mereka bebas pergi ke mana saja pun mereka inginkan, seperti Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal dan lain-lain. Setelah itu mereka diberikan hidayah kepada mereka untuk masuk Islam dan bagi Allah segala puji atas apa yang dilakukan dan takdirkan. Allahu Akbar.
Hebatnya Islam tuan ya. Seterusnya ayat 8 kita sambung pada minggu depan. Seronok kita baca tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu pemurah, yang begitu baik, yang begitu pemaaf ya. Jadi kalau kita dengarlah ya, jadi kalau kita hari Isnin, hari Selasa nanti Maulidul Rasul, banyakkan dengar sirah-sirah Nabi tuan ya. Kita akan mencintai Nabi ada dua sebab. Yang pertama, doa kita kepada Allah supaya Allah campakkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iaitu dengan kita membaca sejarah-sejarah, sirah-sirah sunnah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita baca kisah Nabi bergurau dengan hamba abdi, Nabi bergaul dengan isteri, Nabi bergaul dengan jiran tetangga, Nabi bergaul dengan para sahabat, Nabi bergurau senda dengan orang tua. Bila kita baca kisah-kisah tu tuan-tuan ya, tiba-tiba je air mata turun tanpa kita sedar. Sebab ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan ya. Jadi Maulidul Rasul ni hari Selasa nanti banyakkan baca. Jangan tunggu hari Selasa, maknanya sekarang ni banyakkan baca kisah Nabi, banyakkan baca kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa cinta itu akan terbit daripada jiwa kita yang menyebabkan kita rasa merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.